Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Uncle dalam channel Uncle Kudin, di mana Uncle bawa perkongsian pengalaman ilmu siri kedua. Dalam siri ini kita berkongsi pengalaman dengan Puan Zarima, bagaimana beliau menggunakan teknologi yang dapat mengurangkan kos operasi restoran beliau. Dan Uncle harap ilmu yang dapat dipergunakan dan juga dapat diamalkan oleh restoran-restoran yang lain dapat mengurangkan kos operasi mereka, insya-Allah. Memang rajin belajar sebenarnya. Jadi tak buang masa hari ini, saya persilakan Puan Zarima untuk berkongsi pengalaman beliau menggunakan retort untuk mengurangkan kos operasi dia dalam restoran dia, dan macam mana beliau sekarang ni sampai beliau yakin dan membeli mesin mahal untuk kilang beliau. Okey. Jadi akan persilakan Puan Zarima untuk membentangkan dia punya pengalaman beliau. Okey, persilakan Puan Zarima. Ya, Assalamualaikum. Saya Zarima daripada Sepang. Selamat datang ya. Pak ni, Uncle Kudin, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Ingat lagi saya pergi Selayang tu. Okey ya. Saya bagi poin je lah ya, kenapa Kak Ma pakai retort ni untuk Kak Ma punya kafe. Okey, nombor satu, sebab mula-mula saya buka kafe ni, bila buka pertama kali tu, saya tengok banyak, saya kena sediakan bahan mentah yang banyak. Okey, nombor dua, bila bahan mentah yang banyak tu, pekerja kurang mahir. Okey, nombor tiga, akak kena keluar belanja yang banyak sebab saya nak bahan lagi satu, bahan mentah ni naik turun dia punya harga dia. Okey, lepas tu bila masak tu, bila tak habis terbuang. Itu empat tu yang paling nampak, yang lain-lain tu dah tak, belum lagi kira-kira buang itu tak kira lagi. Bila sebulan 2 bulan saya tengok banyak membazir kat situ, saya ada jumpa pergi ke Kudin tu, macam mana nak buat, ada tak teknik-teknik yang boleh buat yang macam yang kalau pes tu tak apa. Yang poknik tu dah boleh jimat. Hak yang macam ayam-ayam, daging-daging tu yang sebenarnya yang paling banyak makan belanja. 6 tak ni? Betul Tengah. Lepas tu bila saya tanya ni, tanya Uncle Kudin, dia cakap ada retort. Itu yang saya pergi kelas dia tu. Dan dia bawa mesin sekali. Bila saya belajar kat tu, saya terus buat, saya tak ada tunggu lagi. Saya beli, saya terus buat. Saya buat ayam, daging, semua yang jenis-jenis protein tu saya tak tunggu masa, saya terus buat. Dan saya akan macam yang rendang ke apa ke, saya pack kecil-kecil di 500 untuk muat satu tray tu. Dan bendanya tu bila masak macam tu, kualiti dia terjaga sebab saya yang masak. Saya masak, saya pakai pH, pakai yang Pok ni ajar tu lah, pakai pH apa benda tu kan. Ikut masin semua tu saya buat tu. pH semua tu lah. Jadi maknanya standardized recipe terjaga lah Ya, Yes. Saya jaga satu tempat je. Lagi satu masa kerja. Masa kerja jadi pekerja saya tu tak perlu datang daripada pukul 3 pagi ke, dah tak perlu dah. Pukul 6 pagi dia dah boleh siap, 1 jam dia boleh siap 24 menu untuk pagi. Sebab saya dah siapkan semua. Smart idea. Kecuali ayam lah, ayam tak boleh, ayam goreng dia nak panas je kan, itu je lah. Iyalah. Menarik maknanya dia punya masa kerja saya tak perlu bayar untuk bayar ekstra masa. OT tak ada. Tukang masak bodoh-bodoh pun boleh kan, amatur kan. Dia ada 24 menu dalam berapa jam? 24 menu dalam masa 1 jam setengah. 1 jam setengah je? Ya, cukup, boleh. Untuk berapa orang makan tu? Ya? Untuk berapa orang makan tu? Untuk saya ada buat kalkulasi macam gini. Untuk pukul 7.30 sampai pukul 9 untuk satu. Untuk sekali masak.
Pukul 9 sampai pukul 10.30 sekali lagi masak. Oh, 3 kali masak. Saya buat 3 kali. Tapi saya punya rendang tu saya buat 500 gram kan. Jadi fresh je. Okey. Kalau yang even yang kari masak hitam pun macam tu juga. Kecuali kalau yang ayam yang saiz besar tu saya dah masuk dekat pressure cooker. Oh, guna pressure cooker sekarang? Pressure cooker lah. Okey. Macam tu. Okey, sorry, teruskan puan. Sorry, ganggu. Tak apa. Kemudian yang dia punya masa kerja dia dah tak ada bayar OT, dia punya kualiti boleh jaga. Saya punya rasanya pack ni kot. Boleh? Lepas tu dia punya belanja. Okey, belanja tu saya boleh kawal. Maknanya tak ada buang-buangan yang macam benda tak habis semua tak ada. Maknanya satu pack tu saya kira betul-betul cukup untuk berapa orang dan saya boleh kira berapa untung saya boleh dapat. Oh, boleh calculate dari sampai situ Boleh. Masa dekat rumah tu kalau anak saya keluar daripada rumah tu okey saya bawa berapa pack ni, balik dia mesti tally dengan saya punya kira-kira. Oh, okey. Dia punya makanan. Untuk makanan yang dah siap lah macam rendang ke, daging hitam ke, macam tu. Dengan dia punya sambal sekali. Maknanya sambal tu saya buat satu, kalau macam ni 2 kilo kan. 2 kilo untuk berapa orang, macam tu lah. Oh, sambal resepi panik ya? Benda ni tinggal gunting. Apaan, resepi panik ke sambal? Sebab resepi saya semua. Oh, bukan resepi panik ya? Sambal, Pak ni tak ajar, Pak ni ajar ni. Pak ni ajar kari. Lepas tu dia ajar pak, asam pedas. Oh, sambal bukan ya? Okey. Itu yang macam ni lontong lah, orang tak buat saya buat lah benda ni kan. Itu memang benda-benda yang macam yang memerlukan masa yang lama, dah tak ada yang lama lah. Kemudian yang macam benda ni tradisional punya lopes saya buat. Oh, memang lopes lah, aku pernah rasa sedap lopes dia, serius. Aku rasa 2 kali dah lopes tu. Ini retot 40 minit ni. Mana tak sedap. Lepas tu orang tanya, plastik mahal, okey? Tak membazir je. Saya cakap bila saya calculate benda membazir dengan benda terbuang, saya rasa lagi untung yang benda ni. Benda yang basi, benda yang lontong-lontong ni sebenarnya cepat basi. Dia sampai ke agak setengah hari dia dah basi dah. Ni daun pisang. Macam ni. Ni cepat basi ni. Tapi mula-mula saya tak ada retot ni, banyak basi. Bila saya calculate, saya punya basi, saya punya buangan ni lagi tinggi daripada nak kira memang tinggi lah. Macam orang Malaysia ni banyak membazir pasal makanan kan. Itu salah satu dia. Bila saya buat gini memang dia tak ada membazir lah. Saya pun pack yang agak-agak yang berapa jam boleh habis. Maknanya benda ni memang tak terbuang. Saya cukup untuk berapa orang? Untuk berapa orang macam ni. Kalau macam ni untuk tiga orang ni kan, memang tak membazir lah, memang tak buang. Pengalaman puan kuih lapis berapa lama dah puan? Apa dia? Lontong dengan kuih lapis berapa lama dah simpan? Saya ada simpan dalam dah setahun pun ada. Dah setahun dia Alhamdulillah. Masih tak berubah rasa dia? Tak ada, tak berubah. Okay. Tapi masuk yang ke setahun tu memang agak ada sikit. Bila ada sikit macam ada butir-butir beras tu, you kena microwave sikit je. Okey. Sebelum tu tak perlu. Tak rasa dia sama apa pun. Rasa dia sama selepas setahun tu? Sama. Okey. Tapi dia ada teknik dia lah masa dia masak tu. Okey. Kalau teknik itu lain kelas kot. Sebab ini kenapa saya nak pilih macam ni kan, tak membazir kan. Macam tu. Banyak benda bila petang tu memang saya tak ada buang langsung benda-benda macam ikan pun tak ada. Sebab ikan pun saya ada retot tu saya ikan saya retot tinggal goreng saja. Maknanya saya retot tu dalam ikan yang besar tu, ikan jedak tu saya potong separuh. Maknanya dalam seko tu saya beli yang dalam
RM14, saya potong separuh tu lah. Maknanya dalam saya buat macam ni lah, satu plastik saya lupa nak ambil. Ayam berlampat pun saya pakai. Saya ada retort. Maknanya dalam kalau retort tu puan sama dengan sambal semua kan, atau retort dia apa ni produk tu saja? Saya semua retort, sambal pun saya retort. Tak masuk angka tadi, ayam ikan tu, masuk retort tu dia bersama dengan sos ke atau dia kosong gitu ya? Ikut jenis. Kalau ayam sambal tu saya bubur sambal sikit. Kalau ayam kosong untuk goreng, untuk macam ayam berempah tu saya buat, saya pernah bagi uncle kan, macam tu lah. Tahu rempah juga lah. Macam punya taruh rempah juga. Biar dia sedap. Maknanya selepas buka terus goreng tu lah? Terus goreng. Okey. Dia rasa tak berubah kan uncle kan? Okey. Macam tu. Banyak benda jimat, lepas tu jimat duit, jimat masa, jimat pekerja. Maknanya semua pekerja boleh buat. Semua amatur boleh buat. Maknanya saya kalau ambil pekerja tak kisahlah kamu pandai masak ke, kamu tak pandai masak ke, kamu pandai sikit masak pun boleh juga, boleh buat. Maksudnya sekarang puan dah buat SOP untuk semua pekerja lah. Macam mana proses? Boleh. Semua dah buat dah. Okey, alhamdulillah. Kecuali buat air je. Air pun saya dah try nak retort ni kejap lagi. Dah ada apa ni? Tertarik retort dengar? Ada. Ada tapi saya tak ni lagi lah. Belum lagi implement kan. Ini dah melampau sangat kalau saya nak retort ni Bukan ada, kalau untuk minuman, termasuklah makanan. Bukan semua sesuai ada retort dan boleh betul. Sebab kadang-kadang tu teknologi, macam ni San Olah yang Kak Mah beritahu tadi lah, kata kos tadi, yang ada orang beritahu Kak Mah kata kos tinggi tu. Kalau saya, kos tu subjektif. Sebab kita nak kepada teknologi dia. Bila nak pada teknologi, kita kena melabur lah sikit untuk untuk dapat teknologi dia. Tapi sebab kita ni bisnes kan, kita pun kena fikir pasal bajet juga, pasal ni juga. Sebab sekarang ni memang kita kena buat untung yang nak buat yang harga macam kayangan pun orang susah nak datang. Sebab saya try juga, ada yang setengah tu saya buat yang harga agak tinggi, orang susah nak beli. Jadi sekarang ni harga puan letak sekarang ni harga biasa lah, harga pasaran kan? Harga biasa. Okey. Boleh tanya puan? Kalau tak keberatan lah. Boleh. Berapa harga retort puan beli yang baru ni? Ya? Kalau tak keberatan nak beritahu berapa harga retort tuan beli yang baru ni? Yang baru. Kalau harga kosong 44. 4,000. Tapi kosong je lah, tak ada wire, tak ada kompresor, tak ada tangki. Almost dalam 60. 60,000 Ya. Tapi boleh pergi dalam 2,400 pack sehari. Berapa untuk yang 200 gram. 200 gram Untuk yang 200 gram. Tapi kalau dalam 150 tu boleh pergi 300 lebih tu. Sekali jalan lah. Let's say kalau saya ada produk, kalau saya bawa produk jumpa puan kata nak test produk saya menggunakan retort puan boleh? Boleh. Berapa kos boleh dia? Ya. Berapa kos dia? Kalau kena buat sikit buat banyak kan? Apa? Kalau setakat R&D tak apa, tak free je, R&D okey je. Aku nak tanya je. R&D free. Buat betul-betul just lebih. Betul ke ni R&D free? Betul lah, R&D akak bagi free lah. Masukkanlah gambaran akak sekali, okey je. Okey. Kalau ni Kak Ma okey je kan? Kak Mah, saya nak tanya sebab Kak Mah dah ada teknologi. Kak Mah ada buat buffer stock tak? Sebab produk, shelf life produk lama, panjang. Untuk buat production tu, Kak Mah ada buat buffer stock tak? Ada buat stock tak untuk setiap produk Kak Mah? Ada. Saya ada buat. Saya ada buat dan saya ada jual dekat customer saya untuk masa yang dekat kafe. Tapi tanpa label lah. Dia orang makan sedap, dia bila dia orang makan sedap dia beli Pak ni, tak ada hal. Ya betul. Yang penting
Nak tackle peringkat awal tu bagi dia orang rasa. Bila lepas dia orang rasa, dia orang berkenan, dia orang cari lah. Bila dah macam gini, bila tengok review dekat Foodpanda je kan, okey. Dia dah okey dah. Rasanya dah berani kot buat retail kot. Kalau macam dulu kan bila pace tak jalan kan banyak belonggok je kan. Ni rasa dah tak ada longgok dah. Kak Amar kalau buat stok pun habis macam tu je dah sekarang. Setakat ni ada berapa kategori produk Kak Amar? Kak Amar ada nak 36 SKU. 36 SKU? Tu dah. Ada market Kak Amar kat mana sekarang? Market sama ada kat restoran sendiri atau masuk luar? Saya ada supply untuk kafe lain. Berapa banyak kafe sekarang? Saya ada 5 kafe untuk supply dekat dia orang. Ada 5 kafe. Oh, maknanya semua produk dia buat ambil lah? Tak semua. Ada yang 1, 2, 3 dia ambil dah. Tak semua dia ambil dekat produk saya pun. Ada yang mana dia makan, ada yang soto, bakso tu dia ambil lah. Rendang tu ada, roti ada. Tak semua ambil lah. Paling popular rendang. Rendang sambal. Berapa harga rendang Kak Amar? Saya tanya harga tu. Mana tahu nak buat ke rumah. Rendang, berapa harga rendang? Rendang ya kalau dia punya paste dia je untuk sekilo saya jual RM30. RM30 sekilo Okey. Komplit semua dah, tak payah buat apa-apa. Sekilo, tak payah, semua santan semua dah ada. Okey. Dia tanya asal Kak Amar jual buat. Sebab saya ikut saya punya barang mentah. Barang mentah saya Halia semua tu. Halia, lengkuas dengan Halia lengkuas saya dapat RM4 je. Sekilo. Maknanya kalau harga kat luar tu dalam RM12 Halia kan. Saya dapat RM4. Memang saya hack harga untuk dia orang yang tanam tu saya ambil dekat dia orang. Lengkuas pun saya dapat RM4. Kalau kat luar tak ada. Kalau dekat NSK pun tak dapat. Oh, okey. Lagi satu saya beli time benda-benda tu murah. Kadang dia masa dimurahkan Halia kan. Saya beli, saya simpan stok. Saya buat stok banyak-banyak. Kadang sampai 100 kilo saya simpan. Apa dia? Ada stok bahan mentah sekali lah. Kalau chiller saya tak cukup, freezer saya tak cukup, saya retot. Okey. Halia tu saya retot. Oh, retot pure serai gitu tu lah. saya retot. Iya. Ini sebab tu bila cakap bila orang kata ni tengah mahal lah, saya diam je lah, hantarlah kau orang macam tu lah. Kak Amar, dari segi balik pada topik yang Uncle Kudin set tu, selepas Kak Amar guna teknologi detox yang terbaru ni, ada apa-apa perbezaan tak berbanding dengan Kak Amar buat yang sistem manual sebelum ni? Beza, banyak beza. Beza banyak lah. Kerana banyak beza pun ni. Okey, macam gini ya, kalau katalah mesin yang kecil ya. Mesin yang kecil tu Kak Amar buat 15 minit kan. Saya buat 15 minit yang dekat mesin besar, dia punya result dia beza tau. Okey, mesin yang besar tu dia lagi, maknanya kalau mesin kecil tu saya kena tambah lagi 2 minit nak samakan untuk yang result untuk yang besar. Kau ni faham tak? Maknanya macam gitu. Maknanya yang kecil ni dia tak reliable untuk tahan 2 tahun. Saya kena terus terang je lah. Sebab apa? Mesin yang besar ni dia ada satu sistem yang dibuat air tu dia panas dia akan berpusing je. Maknanya dalam tu berpusing. Kalau yang kecil dia tak pusing. Dia cuma dia punya wap je kan. Cuma dia steam kan. Tu beza tu. Adakah dia panggil inner cooler system? Inner cooling system? Inner cooling benda. Okey. Yang ada retot Kak Amar tu ada dua tabung je. Satu tabung bawah, satu tabung atas. Tabung atas tu isi air kan? Untuk simpan air panas. Simpan air panas. Okey. Lepas tu tangki air belakang lagi ada tak? Ada untuk cooling. Untuk cooling.
Itu dia panggil inner cooling system. Oh ya ke? Bila inner cooling system, result dia tu akan lebih bagus lah. Oh ya ke? Patutlah lain. Betul lain kok ni, betul. Bukan saya nak cakap kan, sebab saya ni bila saya buat benda tu saya perhati kan. Lain nak cakap. Ya? Dia kontrol penunjukan dia. Dia betul. Sebab tu ya, jadi Kak Mah melabur kepada teknologi untuk dapatkan result yang lebih baik. Oh, sebab apa dalam yang kecil ya, kadang-kadang saya buat ya satu tong tu dia ada 1-2 tu ada yang rosak. Maknanya dalam satu tong, satu masa, 1-2 ada yang rosak. Faham tak? Sebab dalam bila saya perhati, yang tong kecil tu dia punya air dia turun satu je masa kan. Jadi air yang hak tu yang keluar cepat, yang bau ada certain tempat tu dia lambat. Macam tu kan. Kalau yang besar tu kan dia macam banyak yang boost macam tu kan. Dia sejuk sekali, serentak sekali. Macam tu. Itu pun jimat juga tu. Jauh je mah. Kak Mah ada kira tak pelaburan yang Kak Mah buat ni agak-agak berapa lama break-even point? Okey macam ni. Kalau yang kecil dulu Kak Mah kira-kira dengan Kak Mah jualan kedai dengan Kak Mah pakai kan. Kak Mah agak dalam 18 bulan. Baru pulang modal kan, tapi bila Kak Mah pakai tu dalam 10 bulan dah pulang modal lah untuk yang kecil. Okey, bila yang besar ni Kak Mah buat kalkulasi dengan pengeluaran, tapi yang ni api dia agak tinggi. Kak Mah kira-kira esok dalam berapa bulan ingat dalam 10 bulan Kak Mah boleh pulang balik modal kan. Yang ni untuk yang besar ni. 10 bulan juga 10 bulan juga? 10 bulan juga. Dia punya calculation semua macam tu Pak ni. Tapi kalau Kak Mah keluarkan sehari dalam 1,000 paket. Macam tu. Tapi kalau bila saya tanya yang biasa saya tanya siapa tu kenal tak Uncle Joe daripada Texas Instrument? Texas okey. Kan? Itu dia datang. Okey, dia kata apa? Nanti dia tengokkan macam mana dia nak buat untuk dia punya yang cooling system. Sebab cooling system yang mesin kecil ni dia boleh pergi sampai untuk satu tangki tu dia boleh pergi 3 kali ya. Okey. Tapi dia cakap dia ada lagi satu sistem tu yang boleh cepatkan, maknanya boleh tambah untuk boleh dia nak buat dalam sehari tu dalam 2,400 punya pack. Kak Mah pun tak tahulah nak buat macam mana. Okey, kalau Texas semua datang sekali lagi, dia Kak Kamal minta tolong dia untuk buat eksperimen FO value dia. Boleh. Memang kita nak buat nanti. InsyaAllah minggu ni. Texas semua dia ada equipment dia. Dia boleh buat FO value. Minta tolong buat FO value. Pasal apa? Kadang-kadang produk kita boleh tahan sampai bertahun. Kadang FO value dia pun lagi juga. Takut besok produk rosak juga esok. Ya, betul. Jadi kita kena confident dengan FO value dululah. Maknanya tapi sekarang Kak Mah tengah belajar dengan satu dia buat macam lab test ya, tapi dia buat sendiri boleh lah. Lab test kalau dia ada equipment tu boleh buat lah FO value. Ada satu pack tu dia charge untuk 500 pack tu boleh pakai berapa kali? 100 kali rasanya. Dengan incubator untuk satu lagi peralatan dia pakai incubator ayam untuk ayam punya ni. Menetas tu kan. Dia pakai yang tu. Okey. Jadi bendanya itu Chef Live ini FO value yang Ramli Manajar tu. Buat ada. Kalau dapat test itu buat test FO value lah kita. Dapat nanti dia datang lagi. Banyak lagi sebenarnya banyak lagi Kak Mah nak kena belajar lah benda macam ni. Kalau boleh minta Ramli Man tolong lah. Encik Ramli Man tolong buat FO value dia lah. Boleh insya-Allah. Minta tolong dia lah. Ya boleh. Tu. Banyak lagi kena belajar lah ni. Tapi sebenarnya Ritot cakap bila kata mahal macam mana? Bila kita belajar sendiri semua macam buat microbe test semua sendiri rasa tak mahal. Bila kita hantar kat orang tu dia punya charges lagi mahal. Kalau tahu buat sendiri semua okey, semua macam on budget.
Untuk micro test Kak Ma buat macam mana? Kak Ma baru nak belajar buat ni. Okey. Tapi dia punya equipment dia semua dia dah bagi tahu lah yang pakai ni lah, sebab yang ni pun saya tak pernah buat lagi. Yang saya buat ni kok dia punya cara lah, letak dalam kereta kan. Tu kaedah kuno yang tak ada scientific data untuk nak backup. Tapi result kita boleh dapat dari situ lah result. Tapi Kak Ma dah pakai 6 tahun. Okey ya pun. Okay, alhamdulillah tu. Jadi kaedah tu betul tu. Tapi bila dah sampai yang kebesar ni macam tu diketahui dia orang kan buat ni. Tapi saya tak kisah, belasah je. Sebenarnya bila kita pakai teknologi benda ni kata mahal, tapi bila kita guna betul-betul sebenarnya dia akan mengurangkan lagi kos. Ya betul. Itu pun seandainya you punya marketing tu betul. Semuanya berkait. Ya betul. Tapi bila Kak Ma punya marketing dah okey, dah macam smooth, benda ni tu jadi jimat. Sebab dia ada productivity. Bila productivity tinggi, cost overhead rendah, jadi margin keuntungan tu lagi besar. Ya macam tu. Sebab tu saya cakap sekarang ni kenapa bendanya jadi boleh kurangkan kos macam ginilah. Memang boleh kurangkan kos. Tapi productivity dengan you punya market tu kena seimbang. Macam tu. Kalau tak memang you useless lah, you melabur banyak tapi produk tak ni, market pun lari pada saya useless. Tapi kalau ikut Kak Ma, bendanya menjimatkan, menguntungkan. Betul. Macam tu. Jangka full production bila Kak Ma? Kelang baru? Ingat minggu ni saya try dulu untuk air. Ingat minggu depan insya-Allah. Sebab sekarang ni saya tengah buat sambal uji. Sambal? Uji Ahmad Daud. Oh, sambal uji. Uji Ahmad artis. Produk sayang. Ya, saya dah buat dalam 800 pack untuk dia orang untuk uji. Sambal goreng uji. Sambal goreng uji. Dalam hari tu dia buat dekat mana tu dia tak berapa nak jadi kan. Dia bagi dia punya test tu dia yang tempat lain. Lepas tu dia buat tempat saya, alhamdulillah. Okay. Yang lain tu Nur, Roslan, Zuraida tak ada soalan Hello? Adli keluar dah. Nur. Jadi itulah bahagian ujung tu Angka potong betapa banyak berkaitan soalan-soalan berkaitan produk bakery. Kemungkinan kita akan buat satu lagi perkongsian berkaitan bakery dengan Puan Zarimah. Okey. Jadi Angka harap tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti video ni dapat sedikit ilmu macam mana Puan Zarimah menggunakan teknologi retort dapat mengurangkan 4 jenis kos dalam operasi restoran dia. Dan untuk siapa yang nak belajar lagi dengan lebih dalam lagi, bolehlah hubungi Puan Zarimah. Okey, InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri-siri perkongsian pengalaman ilmu, siri yang ketiga, keempat dan kelima nanti atau keenam. Dan kemungkinan besar Angka sudah hubungi Pok Nik buat akan berkongsi pengalaman beliau selama bersimpung dalam industri makanan ni, dan kita sama-sama dapat ilmu daripada sipu-sipu kita yang handal-handal seperti beliau. Okey, InsyaAllah Angka nak kita dapat berkongsi sama-sama kita dan membangun bersama kita. Jadi dengan itu berjumpa lagi di perkongsian pengalaman ilmu siri ketiga insya-Allah pada minggu depan. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada semua sekali lagi, dan semoga semua maju jaya dan juga apa lapangan yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan insya-Allah. Jadi dengan sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak kepada Puan Zarimah atas perkongsian tadi. Assalamualaikum.